insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nukabbiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hormati muliakan pengurusi majlis kita pada malam ini, yang dihormati Tuan Pengurusi, Tuan Timbalan Pengurusi Masjid Tangga Batu Pekan. Tangga Batu Pekan, tapi bukan Pahang Seterusnya seluruh ahli jawatan kuasa dan tidak ketinggalan yang berusaha, Tuan Haji Ghazali yang telah pun betul lumus untuk menjayakan beberapa siri program sebagaimana yang disebut oleh Tuan Pengurusi tadi. Seluruhnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur dan terima kasih kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia, izin, inayah, taufik hidayahnya, malam ini kita dapat berkumpul dalam rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Tangga Batu Pekan ini, dalam suasana yang Allah masih mengurniakan kita sihat. Ya, berapa ramai rakan-rakan kita pada hari ini yang mungkin terlantar sakit dan sebagainya. Dan yang paling mahal sekali, Allah beri kita satu inayahnya, taufik hidayahnya untuk kita sampai ke rumahnya, untuk sampai ke rumah Allah SWT. Dan saya sendiri pun secara peribadi syukur dan tak sangka lah, maknanya Masjid Pekan Tangga Batu ni, Masjid Tangga Batu Pekan ni boleh kumpul dengan jumlah yang saya bagi kira ramai lah kalau di kampung begini ni. Kalau di Kuala Lumpur mungkin satu perkara biasa, tapi inilah satu perkembangan yang baik, tuan-tuan. Saya selalu sebut pada sahabat-sahabat saya yang sama-sama yang terlibat dalam medan dakwah, kita hanya menyambung. Kata Said Qutb, kita akan mudah kecewa, mudah berasa kecewa kalau sekiranya kita berasa kita yang memulakan dakwah. Bila orang tak terima dakwah kita ataupun orang tak terima apa yang kita sampaikan, kita akan mudah kecewa. Jadi saya Qutb kata, kita ni hanya menyambung mata rantai perjuangan yang dimulakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada hari ini, apa yang tok-tok guru kita buat, para alim ulama terdahulu buat sejak daripada dulu, hari ini kita dapat nampak hasilnya sedikit. Orang mula seronok hari ini daripada Kuala Lumpur, daripada Selangor, Negeri Sembilan, hari ini Melaka bawa pada Johor, Masya Allah. Program-program ilmu ni, majlis-majlis ilmu ni mendapat, dengan izin Allah, mendapat sambutan. Cuma kita nak pergi pada step yang seterusnya, daripada hak ilmu yang banyak kita dapat, berapa persen, berapa peratuskah yang kita implementkan, berapa peratuskah yang kita amal. Itu ya, baju ilmu tumbuh macam bagaikan cendawan, tapi berapa peratus
Dan berapa banyakkah daripada program-program ilmu yang kita ikuti ini, yang kita tahu, yang kita faham, yang cuba sedaya upaya kita laksanakan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat dan dalam negara. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya malam ni nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan beberapa hadis Nabi, yang mana dalam perkongsian ini kita akan cuba tengok apa yang cuba Nabi nak sampaikan. Kita pergi pada hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsiri ma yudkhilun nas al-jannah. Satu hari Abu Hurairah radhiyallahu an dia kongsi dengan kita, dia cerita, dia kata satu hari Nabi SAW ditanya. Satu hari su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya oleh satu orang, an aktsiri ma yudkhilun nas al-jannah. Ya Rasulullah, dia tanya, apakah punca ataupun asbab ataupun sebab ataupun faktor ramai orang, kebanyakan orang hak masuk syurga ni, apa sebabnya? Ya Rasulullah, ma aktsiri ma yudkhilun nas al-jannah. Apa dia Rasulullah yang menyebabkan orang masuk syurga ni, majoriti yang masuk syurga tu, kenapa ya Rasulullah? Tentu sahabat punya tanya. Soalan-soalan sahabat ni kalau dia tanya straight forward. Soalan dia straight forward. Terus tanya, ya Rasulullah, kebanyakan yang masuk syurga ni, aku ni nak masuk syurga, tapi nak tahu yang masuk syurga ni apa amalan dia. Jadi kalau tuan-tuan, akhir zaman ni jarang kalau kita berjumpa, kita duduk sekali, kita bercakap pasal syurga neraka, jarang. Duduk sambil-sambil kita duduk tepi laut. Laut apa nama? Pantai Puteri, sambil makan cokodok kan, dengan kopok leko. Ada tak kita duduk sekali-sekala kita tanya isteri kita ke, agak-agak kita ni boleh masuk syurga? Ataupun kalau kita duduk dengan mana-mana ustaz ataupun mana-mana tok guru, kita punya macam semalam Semalam saya ada program di pejabat saya program saya ada seminar Quran sempena tilawah Al-Quran antarabangsa. Ni sekarang tengah berjalan tilawah antarabangsa. Jadi saya di Institut Latihan Islam Malaysia ni, kita buat seminar Al-Quran setiap tahun ni, kali yang ke-7 dah. Jadi dia banyak, dulu ni tilawah, sekarang ni tilawah siang ada hafazan, malam taranum tilawah. Lepas tu kita ada seminar pula, kita buat kajian pula dari sudut saintifiknya Quran ni. Cerita pula dari kita nak jadikan orang rasa Quran ni adalah satu kalamullah yang sangat miracle, sangat luar biasa. Jadi semalam salah seorang pembentang, orang kampung tuan-tuan, Dr. Zahzan, dia orang Melaka tak tahu orang Tangga Batu. Dia orang Pantai Puteri. Ya, Masya Allah. Saya tak cerita pada dia semalam kan. Semalam saya duduk dengan dia, saya naik sekali kereta dengan dia, hantar dia lepas selesai ceramah apa semua. Jadi kita pun bila duduk dengan orang alim ni, dengan orang-orang alim, orang saleh macam Dr. Zahzan ni, orang alim, orang saleh, orang baik ni, kadang-kadang kita sendiri pun kadang-kadang kita tak tanya benda macam ni. Kita bila muhasabah balik, dia pengarah urusan Telaga Biru. Bila duduk dengan dia, kita bercakap macam koprak. Padahal dia orang alim, padahal dia orang saleh. Kita tak mampu nak jadi macam sahabat Nabi ni. Sahabat Nabi ni duduk dengan Nabi, soalan dia apa? Ya Rasulullah, dalam orang hak banyak masuk syurga tu, ya Rasulullah, apa sebab dia boleh masuk syurga? Tu nak tengok pemikiran ni. Kita kalau jumpa orang, kita duduk-duduk, agak-agak kita tanya apa? Kalau agak-agak lepas isyak ni kita duduk makan warung tom yam, agak-agak kita sembah apa? Macam mana Haji Din?
Jidin macam mana? Tim Datuk Najib dengan tim Tun Mahathir. Itu soalan famous. Itu soalan yang orang kita cukup minat tuan. Orang kita buat politik ni dia boleh sampai pukul 3 pagi tu. 3 pagi ni WhatsApp duk bunyi. Kita dah silent duk bunyi lagi orang kita. Tapi berapa ramai kalangan kita ni boleh duduk sekali ni duk tanya benda yang macam ni. Allahu Rabbi. Pasal dalam fikiran kita ni tak ada syurga neraka, tak ada dosa pahala, tak ada halal haram. Kita tak kuat ni benda berasa dosa, berasa dia kalau mak aku buat silap, aku buat salah, tak ada. Ataupun tengok orang boleh jadi baik, kita tak ada rasa macam mana dia boleh bangun malam, macam mana dia ni boleh jadi orang hafal Quran, macam mana, tak ada benda macam tu, tak ada. Syurga neraka ni bukan satu benda yang tersemat dalam fikiran. Sebab itu kadang-kadang kita tak mampu nak cakap pasal syurga dan neraka. Sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, kalau tuan-tuan tengok banyak hadis jumpa Nabi, ya Rasulullah ayul amalil afdal, ya Rasulullah amal apa hak paling afdal. Sahabat ni buat belaka dah, tapi nak tahu ya Rasulullah dalam banyak-banyak amal hak paling baik ni amal apa ya Rasulullah. Tuan-tuan, bila Nabi cerita pasal syurga, Nabi cerita syurga ni banyak pintu, pintu-pintu tu akan panggil ahli dia. Nabi cerita. Tuan, Nabi nampak tuan, syurga neraka ni Nabi diperlihatkan. Bulan lepas kita sambut Isra' Mi'raj. Kalau tuan-tuan cerita pasal Isra' Mi'raj ni tuan-tuan, pasal Isra' Mi'raj ni, ada satu orang ahli sains, dia kata apa pada saya? Dia kata, ustaz, bila kita ceramah maulid Isra' Mi'raj, lepas ceramah sambil makan, dia kata, ustaz tahu tak, Nabi ni yang kata Isra' dan Mi'raj ni, Nabi ni bukan sekadar diperlihatkan, dinampakkan syurga, dinampakkan neraka, dinampakkan orang balasan begitu tu bukan Nabi dipertontonkan saja, tapi sebenarnya Nabi tu dibawa dengan burak itu, dibawa beyond. Nabi dibawa hari esok, Nabi dibawa pada hari pembalasan. Nabi sudah pergi hari esok dengan kelajuan burak. Burak ni barkun ni kilat ni cahaya. Jadi burak punya kelajuan ini sama macam kelajuan cahaya. Kelajuan cahaya berapa laju tuan-tuan? Siapa ingat kelajuan cahaya? Dia 299 point something. Dia maknanya dibundarkan 300,000 kilometer per saat. Bukan per minit, per saat. Itu kelajuan cahaya 300,000 kilometer per saat. Itu kelajuan dia. Dia kata, ahli sains, dia kata kat saya, dia kata, ustaz, kalaulah hari ni ada kenderaan macam burak, kita boleh pergi hari esok. We can go tomorrow. Ingat Mak Saleh dia buat cerita Back to the Future. Tuan-tuan tengok, dia pekaji benda-benda macam ni tuan-tuan. Dia boleh buat orang putih, dia buat cerita apa? The Girl from Tomorrow. Budak perempuan daripada hari esok. Tuan-tuan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu. Jadi Nabi dibawa pergi hari esok. Sebab tu Nabi dengar suara tapak kasut Sayyiduna Bilal bin Rabah. Betul tak? Nabi dengar suara tapak kasut Bilal. Maknanya Bilal sudah ada dalam syurga, tapi Bilal masih hidup. Nabi dibawa pergi hari esok. Keyakinan Nabi dengan syurga dan neraka ni Nabi nampak. Satu hari Nabi duduk semayang, tiba-tiba Nabi macam nak mengambil, macam gagal sesuatu. Sahabat duk tengok, kemudian kejap Nabi tu jadi macam, sahabat tanya, ya Rasulullah, apa ni? Nabi tak sihat ke? Nabi kata, tak, bukan tak sihat. Tadi aku diperlihatkan buah dalam syurga. Aku nampak buah dalam syurga tu, aku rasa macam boleh nak pergi petik. Ini teknologi 3D. Kita bisa tengok pawagam 3D. Ini tak ada 3D, ada 4D. Kalau tuan-tuan tengok tu, saya kali pertama pun naik di Indonesia, tuan-tuan. Saya tak tahu di Malaysia ada ke tak. Kali pertama pergi Indonesia naik masuk wayang 3D tu, yang pakai spek. Dia kena pakai spek kan. Nak tengok wayang roller coaster. Oh, zoom. Kita berasa tu macam depan tu macam zoom, berasa macam nak
Macam nak langgar, oh kita rasa, rupanya teknologi 3D ni, hak yang kita baru dapat ni, Nabi dah, Allah dah buat pada Nabi ni, Nabi nampak buah syurga sebiji, Nabi nak pergi tengok, rupanya tak ada. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Nabi cerita pintu syurga ni banyak. Tuan-tuan punya masjid ni pun banyak pintu boleh tahan. Kan? Saya bila tengok pintu tuan-tuan dengan tombol pintu ni betul-betul antik pula. Nah, saya teringat zaman saya duduk, saya lahir Pulau Pinang. Saya ni orang, mak ayah orang Johor, mak orang Selangor. Besar kat Johor tapi lahir di Pulau Pinang. Saya duduk di quarters di Pening tu, di Georgetown tu. Quarters ni macam ni. Dia punya pintu saya teringat tengok dengan ada palang tempat letak, lepas tu ada tombol pula. Banyak pintu. Syurga cerita banyak pintu. Dan Nabi kata pintu, setiap pintu tu dia ada amalan. Pintu masing-masing ni dia ada pintu amalan solat, pintu amalan puasa, pintu amalan orang sedekah, pintu amalan orang birrul walidain, tolong buat khidmat baik pada mak dan ayah. Macam-macam pintu dia. Dan pintu ni akan panggil ahli dia. Orang yang ahli salat, orang yang duk jaga semayang, pintu ni akan panggil. Orang hak jaga sedekah, pintu ni akan panggil. Orang hak jaga ni masing-masing punya apa. Sebab tu tuan-tuan, amalan ni banyak. Apa yang tuan-tuan rasa kita boleh concentrate, kita boleh fokus, teruskan tuan-tuan. Ada orang dia sibuk kerja, dia sibuk bekerja apa semua, sekali dia dapat semayang jemaah di masjid ni, dia boleh datang maghrib isyak, lepas tu dia pejabat, dia boleh maghrib zuhur. Subuh ni dia bekerja nak pergi pejabat, maghrib lagi tak sempat. Apa yang dia sempat? Dia sempat isyak. Dr. Tariq Ramadan kata apa yang dia sempat buat, dan isyak buat. Dia kata dia tak mampu nak semayang apa, dia tak mampu nak buat, tapi dia ada kelebihan rezeki, dia boleh sedekah, buat tuan-tuan. Apa yang kita rasa kita boleh buat, concentrate. Kita boleh sunat, kita tak dapat nak tahajud, kita boleh semayang solat sunat duha, jangan tinggal duha, concentrate dengan duha. Kita duha pun tak dapat, sunat apa pun tak dapat, tapi ba'diyah kita jangan tinggal solat sunat ba'diyah. Kita tak dapat kata nak ba'diyah zuhur asar, kadang-kadang tak ada apa semua, kita boleh tak witir, ambil witir. Kita tak boleh hak ni, kita ambil zikir. Kita boleh zikir kita pilih apa, kita tak akan miss selawat pada Nabi 1000 kali. Selawat tiap-tiap hari. Ada orang ambil zikir bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, dia konsentrate. Akhirnya bismillah dia tu tajam. Tahu apa maksud tajam? Dia bila duk baca selalu ni, orang minta tolong tawai apa semua, dia ambil baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal bismillah dia sudah jadi tajam. Ada orang tak ada selawat, dia ahli selawat. Tunggu saya Ustaz Zainul Asri Haji Ramli daripada Kedah, orang panggil dia Pak Long Asri. Allahu Akbar tuan-tuan. Dia kalau ceramah saja orang boleh kira selawat dia dekat 100 kali. Tengah ceramah selawat dekat 100 kali. Ni, tengah-tengah Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan sambung bawa Allahumma salli ala. Orang kira tengah ceramah lebih 100 kali. Ahli selawat. Tahu orang ahli selawat ni, anak dia cerita, tapi dia tak kata pasal dia ahli selawat lah. Dia cerita anak dia baru lahir, dia bawa pergi jumpa dengan seorang arif billah nama Pak Sumit di Kedah. Kalau orang Kedah mungkin dia akan kenal Pak Sumit. Pak Sumit ni arif billah, orang panggil dia arif billah, orang yang kenal Allah, orang saleh. Orang sebut-sebut dia sebagai min aula'illahis salihin. Pak Sumit ni di Bukit Tembaga, Pokok Senar, Taskit. Dia kata, Ustaz, anak-anak lahir-lahir ni
sebelum dihisap susu mak dia ni, lahir-lahir menangis-nangis ni, tukar-tukar mandi. Saya terus bawa kereta daripada hospital Kedah tu, terus pistol engine pergi bawa anak ni belah mulut dengan Pak Sumit. Belah mulut dengan Pak Sumit. Pak Sumit puasa, dia tak dapat nak bawa masuk dia punya kurma, dia belah mulut pakai tangan. Anak hak belah mulut dengan Pak Sumit ni umur 4 tahun mimpi jumpa Rasulullah SAW. 4 tahun tuan-tuan, mana erti bohong. Saya tak melihat satu betul kerana dia belah mulut dengan orang saleh. Yang kedua, bapa dia sendiri ni yang duk cerita ni ahli selawat. Amalan kita boleh buat tuan-tuan. Kita jangan kita berasa tengok orang buat macam tu kita nak buat tu, tengok orang buat. Kalau kita boleh buat, carry on. Tapi kalau kita tak mampu nak buat, apa kita tengok agak-agak aku boleh istiqamah mana satu, buat. Tuan-tuan muslimin muslimat, sebab pintu syurga Nabi kata banyak, dan setiap pintu tu akan panggil ahli dia. Dia ni amalan tak berapa banyak mana, dia ni semayang 5 waktu boleh jagalah aurat apa semua dia boleh jaga, dia nak tolong orang apa, tapi dengan mak ayah dia khidmat sungguh-sungguh. Dia ada mak, dia ada ayah, dia khidmat sungguh-sungguh mak ayah dia. Esok pintu syurga akan pintu hak khidmat mak ayah depan. Abu Bakar ni Siddiq bila dengar cerita ni tanya, ya Rasulullah, kalau macam itulah keadaan ya Rasulullah, agak-agak ada tak semua pintu manusia yang semua pintu panggil? Ni tuan-tuan tengok, saya nak kata sahabat Nabi ni tuan-tuan, dia dengar satu cerita tu, dia nampak nak buat yang the best. Macam kita lah, kita kalau kata invest, orang minat investment, minat saham, dia nak cari hak paling untung. Sahabat ni bila Nabi cerita pasal syurga ni, pintu akan panggil ahli dia. Abu Bakar ni Siddiq sudah tanya satu soalan cepu mas pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak tanya satu soalan, ada ke tidak, kalau kau kata pintu ni banyak akan panggil ahli dia, ada ke tidak ya Rasulullah orang yang semua pintu panggil dia? Dan Abu Bakar punya fikiran jauh. Ada tak ya Rasulullah satu orang yang semua pintu panggil dia? Pintu semayang panggil dia, pintu sedekah panggil dia, pintu buat baik panggil dia, pintu puasa panggil dia, pintu, semua pintu. Ada tak ya Rasulullah? Nabi kata ada. Siapa ya Rasulullah? Nabi jawab apa? Engkaulah wahai Abu Bakar As-Siddiq. Allahu Rabbi. Direct. Soalan Abu Bakar pun straight to the point, jawapan Nabi pun straight to the point. Nabi kata orang yang semua pintu panggil dia ada. Orang dia engkau lah wahai Abu Bakar. Bila dengar tu tunduk, malu dia. Kalau kita dengar kalau kita oh saya aku dah kata dah, aku memang. Tapi Abu Bakar ni Siddiq bila dengar tunduk. Abu Bakar ni Siddiq bila dengar macam tu tuan-tuan, maknanya Nabi bagi point. Sebab tu tuan-tuan, Nabi kata apa? Kalau diambillah timbangan iman seluruh umat seluruh dunia ni, ambil letak atas timbang, letak sebelah kanan satu timbangan iman semua umat ni semua tau, termasuk sahabat-sahabat Nabi, termasuk semua, ambil billah seluruh dunia ni, wali-wali Allah, diambil iman mereka letak sebelah timbangan, ambil timbangan Abu Bakar ni Siddiq, Nabi kata berat lagi iman Abu Bakar ni Siddiq. Macam Abu Bakar ni Siddiq ni sahabat, saya nak kata apa, mereka punya pemikiran sangat-sangat nak kalau boleh buat lebih baik nak lebih baik. Kita hari ni nak cari lebih kurang. Tarawih 28 boleh kan Ustaz? 8 boleh kan? Witir kita kata paling kurang 3. Ustaz, bukan 1 pun boleh ke Ustaz? Kan? Lain itu kan? Tak apa tuan-tuan, tak apa. No problem. Tak apa. 8 buat bagi elok, bagi cantik. Itu
buat 8, tak perlu buat 20. Kalau boleh buat 20 silakan. Kalau kata tak buat 20, buat 8. Buat 8 bagi cantik. Import mana imam ke mana ke boleh cari satu imam hak yang boleh baca Quran elok, boleh bawa ala-ala Syekh Mahir Al-Mu'attili. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Bila Allah tuan-tuan seronoknya. Bayar mahal tak apa. Tuan-tuan boleh dapat seorang budak macam tu ni, tuan-tuan dapat minta jadi imam, tuan-tuan bayar dia 5,000 ke 10,000 ke. Jangan bayar 1,000. Dia lari. Kita nak sedap ni tuan-tuan. Bila kita nak sedap memang itulah dia punya tu. Yang penting kita dengan tuan-tuan aircon satu cukup ke? 3. Tak cukup. Ni musim panas kena tambah. Tuan-tuan buat program macam ni, buat tabung khas. Nak bagi sedap ni. Kita nak ni dia Ramadan hak nak datang ni, kalau boleh sembahyang tarawih ni nanti ni bukan sembahyang hak terkejar-kejar ni. Bukan hak sembahyang jenis ke dia kadang-kadang ada orang dia bertanding ni masjid tangga batu pekan dengan surau sana mana lagi laju. Dia kira macam tu. Ya. Esok dia pejabat, esok dia cerita tempat kau habis berapa? Oi, tempat aku 10 suku. Oi, 10 suku. Tempat aku 940 settle. Bangga pula tu. Siap bangga pula. Jangan tuan-tuan. Bayar bagi elok. Bayar bagi elok, bagi tenang. Pasal kita kena ingat sembahyang ini kita sedang menghadap Allah. Dan secara kita sedar tak sedar, sembahyang ini dia sedang membersihkan hati dan jiwa sanubari kita. Kotoran-kotoran yang ada dalam ni tengah bersih ni. Penyakit hati ada 5 ubatnya. Yang pertama baca Quran faham isinya. Yang pertama baca Quran faham isi. Bulan Ramadan Al-Mubarak, kalau tuan-tuan boleh buat tadarus, tak khatam pun tak apa. Baca kan? Baca tengok makna. Sekarang ni banyak hak Quran macam ni yang ada terjemahan. Muka surat ni dia ada terjemahan sebelah. Faham isi. Hari ni ramai orang baca Quran, dia nak rebut pahala. Faham tak? Quran tak difahami. Quran hanya jadi bahan rebut pahala. Sedangkan zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Petunjuk. Tapi kalau tak faham nak jadi petunjuk macam mana? Tetap ada waste. Saya nak marah sini tadi pakai waste. Tapi kalau kita tak faham apa waste tu cakap, kita nak sampai macam mana? Hari ni ramai orang tak faham Quran. Baca bagi elok. Ni kadang-kadang kita tadarus, tak apa, tak khatam semua ke ataupun kita bagi-bagi pun tak apa. Yang penting dia ada semangat untuk menghidupkan Al-Quran itu. Kalau ada terjemahan lagi cantik. Yang kedua, salat sunat amalkanlah. Yang kedua, salat sunat. Ni hak tarawih, hak kita kata ni salat sunat ni dia pembersihan hati. Kita tak perasan dia sedang cuci klorok hati-hati kita. Yang ketiga, zikir malam lakukanlah. Zikir malam tuan-tuan dahsyat. Tuan-tuan, zikir ni sunat.
Tapi bila hati kita kotor, zikir tu boleh jadi wajib. Dia gini kaedah. Contoh gini. Tuan-tuan basuh tangan ataupun tak wajib pun pakai sabun. Tuan-tuan basuh tangan, tak semestinya kena pakai sabun. Tapi kalau tangan kita tu kotor, tangan kita dah basuh tak hilang, kita kena pakai sabun. Sabun tu dia jadi wajib aradi, wajib yang mendatang. Sama juga zikir. Zikir tak wajib. Tapi kalau hati kita ni semplak dengan kotoran, hati kita ni kotor, maka zikir tu sudah jadi wajib. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Sayyidina Ali kata, siapa yang cinta pada Allah, dia tidak akan tinggal la ilaha illallah 100 kali sehari. Kata Sayyidina Ali lagi, siapa yang cinta pada Nabi, dia tidak akan tinggal selawat pada Nabi 100 kali sehari. Dan yang ketiga, siapa yang cinta pada diri dia sendiri, dia tidak akan tinggal istighfar 100 kali sehari. 3. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta diri sendiri. Cinta Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Cinta pada Nabi, selawat Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 100 kali. Cinta pada diri sendiri, istighfar 100 kali. Dan yang keempat, duduk dengan orang yang soleh. Yang keempat, duduk dengan orang yang soleh. Kita tuan-tuan nak bersih hati, duduk orang soleh. Bila tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, automatically tuan-tuan berada bersama dengan orang soleh dan makhluk soleh. Tuan-tuan bukan ada dengan orang saja, kita bersama dengan para malaikat. Dan kita didoakan pula malaikat. Malaikat pula minta ampun untuk kita. Segala makhluk-makhluk Allah minta ampun untuk kita. Itu kata duduk dengan orang yang saleh. Dan yang ketiga, yang kelima dia kata apa? Puasa sunat. Ramadan ni bukan puasa sunat, puasa wajib. Ramadan ni puasa wajib. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minallah. Awalnya rahmat Ramadan ni. Ramadan awalnya rahmat. Tok Guru Haji Musa, Tuan Guru Haji Musa daripada sebuah pondok di Kelantan, bila dihuraikan hadis ni, dia kata apa? Simple je dia kata. Dia kata rahmat Allah wa awsatuhum maghfirah, keampunan Allah ini dalam bulan Ramadan ni turun mencurah-curah macam turunnya hujan yang lebat. Turun hujan ni, mencurah-curah ni, turun rahmat dan keampunan Allah. Macam mana hujan turun waktu lebat tu, macam itulah Ramadan. Sebab tu kan hadis yang Nabi naik mimbar, Nabi kata amin. Yang kedua amin. Yang ketiga amin. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, ini hadis sahih kan? Ya Rasulullah, kenapa tadi kau kata amin, amin, amin 3 kali ya Rasulullah? Nabi kata amin yang pertama kerana apa? Jadi Nabi apa tu? Jibril alaihi salatu wassalam, dia mendoakan orang bila dengar nama aku disebut, dia tak selawat. Nama Nabi Muhammad disebut, tak selawat pun. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu. Tak. Satu dia tak sebut selawat. Yang kedua, tak teringat pun nak selawat. Sekali tu je lah. Bila kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habis. Tak ada ke bila sebut nama Nabi teringat pada Nabi. Kita kalau orang sebut, katalah anak kita jauh, ataupun katalah ayah kita dah tak ada, orang sebut ayah kita, kita pun jadi teringat pada ayah kita. Nabi tak ada sebut nama Nabi Muhammad, tak teringat kata nak selawat pada Nabi. Nabi kata, Jibril kata, orang macam ni dia akan binas, celakalah orang yang bila disebutkan nama Nabi tak selawat. Nabi kata amin. Yang kedua, dia sempat jumpa dengan mak dan ayah dia, tapi dia tak berkhidmat, tak dapat pahala daripada khidmat mak ayah dia. Ada mak, ada ayah, tapi tak bagi pahala. Dia ada mak, ada ayah, tak boleh nak khidmat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, satu hari nanti kalau ada masa kita cerita pasal mak ayah ni.
Oh, mak ayah ni luar biasa. Dia wali keramat. Allahyarham Tan Sri Sudirman kata apa? Ayah dan ibu wali keramat. Itu tak apa maksud dia? Kita kalau jumpa Tok Wali macam mana? Macam saya kata Pak Sumit tadi. Kalau kita jumpa seorang tu, orang sebut dia tu min awliya, di kalangan wali-wali Allah, macam mana kita muliakan dia? Oh. Kalau katakanlah wali itu dah meninggal, macam mana orang pergi ziarah kubur? Mak ayah kita tu lebih daripada wali. Mak ayah kita ni lebih daripada wali. Kalau wali tu kita pegang tangan dia, kita cium tangan dia, kita nak peluk dia, kalau boleh kita nak khidmat untuk dia, nak ambil air untuk dia, kalau boleh nak suap sebab dia wali, kalau boleh nak bagi dia macam-macam, dia wali. Mak kita, ayah kita, Nabi kata, Jibril kata, siapa yang jumpa mak ayah dia tak boleh nak beri khidmat, orang ni dia akan dalam keadaan binasa, dia ni celaka. Nabi kata amin, Nabi doa amin, Nabi kata. Yang ketiga, orang yang jumpa Ramadan dan tak diampunkan. Dia jumpa Ramadan, dia sempat, tuan-tuan. Kita hari ni pun tak tahu esok dan tak dan masuk Ramadan. Hari ni hari apa? Hari ni hari Jumaat. Kita nak puasa pun nak masuk Ramadan hari Rabu malam tu. Daripada hari ni nak jumpa hari Rabu malam ni, tuan-tuan. Siapa boleh confident dia akan hidup? Angkat tangan. Ada tak makcik? Siapa dalam tu? Dia confident akan jumpa Ramadan hari Rabu? Tak ada. Hidup ni misteri, tuan. Ni sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 8.38. Apa nak jadi 9? Pukul 9 kita tak tahu. Apa nak jadi pukul 10? Tak tahu. Hidup ni misteri, tuan. Jadi Nabi kata, Jibril kata, siapa yang jumpa Ramadan dia tak diampunkan. Bayangkan dia macam tadilah Tok Guru Haji Musa kata, dia masuk Ramadan, dia kata rahmat Allah, keampunan Allah ni mencurah-curah macam hujan yang lebat. Tiba-tiba dia lalu pada hujan, tak basah. Dia lalu tak basah. Hujan yang lebat, dia ada payung yang besar, payung kemaksiatan, payung dosa, payung keingkaran yang menyebabkan rahmat Allah, keampunan Allah tak cecah pada tubuh badan dia ni. Keluar daripada Ramadan, perangai masih sama. Keluar daripada Ramadan, tak diampunkan Allah. Orang macam ni Nabi kata apa? Nabi kata habis ni celaka. Allahu Rabbi. Takkan, tuan-tuan. Tadi saya khutbah di Masjid Ar-Raha. Masjid Ar-Raha ni sempena nama mak Datuk Seri Najib, Turaha. Saya khutbah, tuan-tuan, ada tag, tapi tag tu saya tak ikut. Saya cakap apa dalam khutbah saya? Saya kata, pengamal media, tolong hormat Ramadan. Ni, saya kata dalam masjid ni, kalau sekiranya dalam masjid ada pengamal media, kalau dalam masjid ni ada orang-orang yang bertanggungjawab meluluskan hiburan itu, hiburan ini, kalau dalam masjid ni ada orang-orang yang praktis ni, media-media cetak ni, yang duk cetak surat khabar, hak duk cetak majalah ni, kalau dalam ni ada orang-orang yang berkuasa menentukan keputusan, tolong hormat Ramadan. Kalau tak boleh, sepatutnya kita bukan Ramadan saja hormat, kita ni abid, kun abid Rabbani walaisa abid Ramadani. Jadilah kamu abid hamba Rabbani, hamba Allah, bukan abid Ramadani. Bukan abid. Ada orang pakai tudung Ramadan je? Ada? Dia pakai tudung Ramadan. Abid Ramadan dia cabut balik. Itu dipanggil abid Rabbani. Dan kita kena jadi abid. Tak apalah, sekurang-kurangnya dia reti hormat Ramadan. Dengan hormat tu, dengan adab. Jangan main-main, tuan-tuan. Adab ni, tuan-tuan. Adab ni, tuan-tuan, hebat. Tok Guru Haruddin, dia kata dalam perubatan Islam ni,
Dia ada kadang-kadang perubatan Islam ni kita kena ambil contoh, nak ambil daun bidara. Kata Tunku Harudin, kadang-kadang nak pergi ambil daun bidara tu, adab kita nak pergi ambil tu, baru nak pergi ambil kita sedekah Fatihah pada para rasul, kita baca bismillah, kita tajamkan gunting, jangan potong pakai tangan. Adab nak pergi ambil daun tu, kata Tunku Harudin, boleh jadi punca Allah sembuhkan penyakit kita. Sebab adab. Kadang-kadang ramai orang alim tuan-tuan, tapi adab tak ada. Bila adab tak ada, ilmu yang dia ada tu dia tak boleh implement. Tu kita nak balik pada bincang tadi. Sebab apa kadang-kadang kita rasa kita tahu banyak, tapi sebab kita tak ada adab, kita tak boleh nak implement. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita masuk Ramadan ni kita habis macam tu saja. Kerana Ramadan ni tuan-tuan, kita sambung balik hadis yang kita nak bincang ni tadi. Nabi dia tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah amalan yang menyebabkan ramai orang masuk syurga? Ma aksiru ma yudkhilun nasal jannah. Apa punca orang banyak masuk syurga? Faqal, jawab Nabi SAW, nombor 1 taqwa Allah. Nombor 1 Nabi kata apa? Taqwa Allah. Nombor 1 punca orang masuk syurga takwa. Dia tanya soalan Nabi direct, Nabi jawab pun direct. Nabi tak kata, Nabi kata apa? Nabi kata orang hak masuk syurga ni takwa. Orang masuk syurga ni takwa. Punca dia masuk syurga nombor 1 takwa. Dan takwa ni tuan-tuan, kita boleh dapat ni. Allah janji, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan, difardukan, ditetapkan ke atas kamu semua puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu juga diwajibkan berpuasa, la'allakum tattaqun. La'alla ni, kalau kita buka terjemahan, dia kata apa tuan-tuan? La'alla dia kata apa terjemahan? Mudah-mudahan. Tapi ulama tauhid tak setuju. Ulama lughah dia kata la'alla itu mudah-mudahan. Tapi ulama tauhid kata tak, la'alla bukan mudah-mudahan, pasti. La'alla bukan, sebab di sisi Allah tidak ada mudah-mudahan. Siapa yang puasa betul, dia puasa bagi elok, dia puasa kasih cantik, dia pasti. Pak Sumit antara orang hak mula-mula saya dengar isu ni, saya pergi ziarah dia 10 tahun yang dulu. Dia beritahu, dia kata la'alla itu bukan mudah-mudahan. La'alla itu pasti. Siapa yang puasa kasih cantik, puasa dia elok, pasti dia akan dapat takwa. Tuan-tuan, ramai orang bila puasa ni tuan-tuan, bila kita nak sambut Ramadan ni tuan-tuan, cuba kita tanya diri kita sendiri, apa perasaan kita nak sambut Ramadan? Jangan tanya orang, kita tanya kita. Dia macam-macam lah. Ada orang biasa je masa Ramadan, dia kata Ramadan tak Ramadan serupa je. Ada biasa je dia kata Ramadan biasa je, serupa je. Ada orang seronok, weh seronok nak masuk Ramadan ni. Tapi bila cek balik, apa punya sebab Ramadan ni, bisnes dia jadi double. Ada orang meniaga songkok je tuan-tuan. Meniaga songkok. Tuan-tuan, kita duk fikir songkok. Orang tuan-tuan beli songkok berapa kali? Tuan-tuan beli songkok berapa kali kita beli songkok? Ada ke tiap-tiap tahun beli songkok? Tak lah, sekali je lah beli songkok. Tak. Saya langsung songkok tak ada. Memang tak minat lah pakai. Tapi nak kata apa, kita duk rasa macam orang beli, tapi dia punya sale bulan Ramadan ni, dia pergi jual dekat pasar Ramadan je tuan-tuan. Dia boleh kumpul bulan Ramadan ni dapat untung kat 20,000.
Dia boleh dapat untung sampai kita jual songkok dekat 20,000 boleh dapat sebulan Ramadan. Sebulan Ramadan saja. Saya ada kawan niaga kapek. Dia jual kapek dekat Bangi. Selalu kapek ni bangsa apa jual? Hak bangsa nak kata mamak tak mamak. Apa? Pakistan lah. Ni dia Melayu. Jarang lah. Biasa memang Pakistan belah-belah tu lah yang buat ni. Dia Melayu. Tuan nak cari dia Kuala Lumpur kedai Melayu niaga kapek payah. Satu member saya tu dibangi. Dia kata apa pada saya? Dia kata, Ustaz Anto, saya punya kapek ni Ustaz, yang boleh, orang kata yang boleh bertahan kapek ni, dia kata orang beli jarang. Tapi Ustaz, sale saya hanya setahun ni yang bantu Ramadan nak raya. Lepas pada tu tak ada orang beli. Tapi pembelian orang di bulan Ramadan nak pergi raya ni boleh cover setahun. Ini keluar daripada mulut toke kapek, cerita direct pada saya. Dia kata, Ustaz, kalau Ramadan ni nak raya ni cover, setahun cover. Tuan-tuan, ada orang dia macam tu. Dia berniaga, dia sampai Ramadan dia seronok. Seronok rupa-rupanya berkaitan dengan dunia. Cuba kita nak tanya kita ni apa perasaan? Macam-macam lah, berbagai persepsi orang nak masuk Ramadan ni. Impression ni macam-macam. Adakah kita rasa, ya Allah, Ramadan ni kita duk nampak macam tadi rahmat Allah, keampunan Allah. Ada tak macam tu? Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang kadang-kadang nampak Ramadan ni nampak tarawih macam kita bincang tadi, betul lah. Ada orang nampak tilawah, nampak baca tadarus. Ada orang nampak Ramadan sedekah. Ada orang nampak Ramadan bazar Ramadan, ada tak? Ada orang nampak Ramadan ni nampak buka puasa. Ada orang nampak sahur. Ada orang nampak macam-macam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak bagi tahu kata apa? Allah sebut dalam Quran, kutiba alaikumus siyam. Allah kata siyam itu, puasa itu. Puasa itu adalah the main amal, amalan utama. Sebab tu sebelum kita nak bagi cantik tarawih, bagus. Kita nak cantik tadarus, bagus. Kita nak pertingkatkan sedekah, bagus. Kita puasa tu yang utama tu, kasih cantik. Ramai orang bincang tentang sah batal puasa, tak ramai orang bincang pasal sah hilang pahala puasa. Saya ulang sekali lagi, tuan-tuan. Ramai orang dia ambil berat tentang sah batal puasa. Ni dekat nak Ramadan ni mula ada bincang boleh ke tak dialisis puasa, boleh ke tak nanti injection puasa, ni nanti kalau terlupa niat ni Ustaz boleh ke tak puasa lagi. Ni dia banyak soalan-soalan macam ni, soalan wajib. Tahun lepas tanya dah, tahun ni tanya lagi. Dia punya baguslah. Saya tak kata tak bagus, bagus. Tapi ramai orang tak peduli pasal hilangnya pahala puasa ni. Ramadan tahun ni kita fokus, tuan-tuan. Kita tak nak pahala puasa kita hilang. Kita tak nak target nak dapat takwa ni. Kita kena jaga ni. Lidah, mata, telinga, kan? Jaga. Lidah tak cakap benda hak tak elok. Telinga jangan dengar benda-benda ngumpat, fitnah dan sebagainya. Mata jangan tengok benda hak haram. Tangan, kaki dan sebagainya. Kita jaga dan jaga supaya sehingga 30 hari ni puasa kita ni melahir. InsyaAllah, tuan-tuan, saya azam diri kita semua. Cuba tahun ni kita target, aku nak jaga. Tersilap, istighfar cepat-cepat, astagfirullah, stop. Kita nak tengok dapat tak dapat, kita try lah. Allah janji dah ni. Allah kata kamu puasa bagi elok daripada terbit fajar subuh tu sampai ke maghrib 30 hari ni kamu jaga elok-elok puasa. Apatah lagi tuan-tuan cover dengan tarawih, cover dengan baca Quran, cover dengan sedekah. Allah jamin kamu akan dapat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Yang kedua, Nabi kata punca ramai orang masuk syurga wa husnul khuluq. Jadi Nabi kata orang banyak masuk syurga akhlak cantik. Husnul khuluq. Khuluq dengan khuluqa lain. Khuluq
dia macam-macam sama, tapi dia lain. Khuluq, akhlak. Nabi kata ramai orang masuk syurga sebab husnul khuluq. Akhlak dia ni cantik. Kalau Nabi kata khulqa, habis kita tuan-tuan. Khulqa maksudnya rupa paras. Kalau Nabi kata yang ramai masuk syurga ni sebab husnul khulqa, mampu kita ni rupa macam Jawa pun ada, hak macam India pun ada, hak macam Cina, hak jenis tak comel. Senang cerita, kita ni tak secomel orang lain. Untung orang comel. Untunglah orang comel macam tu. Tak, Nabi tak kata comel rupa, Nabi kata husnul khuluq. Bila sebut khuluq dengan khulqa ni, saya teringat Pak Sumit saya sebut tadi tu. Dia ada ajar saya satu doa. Ni dia ajar saya ni lama dah. Doa ni saya zaman saya bujang. Doa dapat jodoh. Doa untuk menikah. Orang nak menikah, sama ada dia baru nak menikah ataupun nak menikah lagi, itu pun boleh. Dia menikah ataupun dia nak ni tu. Doa ni orang perempuan pun boleh dapat. Mana hak tak menikah lagi, hak orang lelaki-lelaki dia minat, hak dah menikah pun minat, hak tak menikah lagi pun minat. Doa ni jangan salin. Saya nak baca, jangan salin. Doa ni Pak Sumit Tok Wali bagi. Jangan salin. Tuan-tuan nak doa ni, mari ke rumah saya, bawalah apa-apa yang patut. Kena bawa lah apa-apa yang patut. Nasi arak ke, kambing golek ke, Allahumma inni uridu an atazawwaja faqaddir li minan nisa'i ahsanahunna khulqa wa khuluqa ta'atan hafizatan tuwafiquni wa uwafiquha wa tughnini fi dini wa dunyaya. Simple doa ni, tapi dia kata apa? Doa ni tuan-tuan, kalau orang nak menikah dengar sedap. Dia kata apa? Allahumma inni uridu an atazawwaja. Hai Tuhan, aku nak menikah. Ya Allah, aku nak menikah. Faqaddir li minan nisa, takdirkan aku di kalangan orang perempuan ahsanahunna khulqa wa khuluqa. Nampak? Dia ada dua. Ahsanahunna khulqa wa khuluqa, yang baik rupa paras dia dan comel akhlak dia. Ta'atan, taat, hafizatan, terpelihara, tuwafiquni wa uwafiquha, dia bagi manfaat pada aku bagi manfaat pada dia, wa tughnini fi dini wa dunyaya, dia kayakan aku untuk duniaku dan dia kayakan aku untuk dia kayakan untuk aku agamaku, dan dia mengkayakan aku untuk duniaku. Dan doa ni banyak orang datang minta. Boleh, tak ada masalah. Macam saya cakap tadi, bawalah apa-apa yang patut. InsyaAllah kita bagi begitu. Jadi dia kata apa? Nabi kata yang banyak orang masuk syurga adalah husnul khuluq, akhlak kasih cantik dengan orang. Tuan-tuan, kadang-kadang kita silap, biasalah. Kadang-kadang akhlak kita ni tak kemas lagi. Sombong, bongkak, rasa diri bagus, cakap besar, hasad dengki, tengok orang. Ini semua cerita akhlak yang tak cantik. Tengok orang dapat lebih, kita berasa dengki. Ni penyakit macam ni tuan-tuan. Ini yang kita target ni. Kita bukan target nak khatam Quran. Kita bukan target nak 20 rakaat, 8 rakaat, tak miss. Betul lah. Tapi kita nak target, nak buang hak ni. Akhlak yang tak cantik ni. Lepas tu Nabi kata, la yadkhulul jannah man fi qalbihi kibrun misqala habbah min kibr. Nabi kata tak akan masuk syurga, atau kamakal, Nabi kata tak akan masuk syurga orang yang pada hati dia ni, pada jiwa dia ni ada misqala habbah, ada sebesar biji zarah je, macam besar biji sawi je, min khardalil kibr, ada sebesar biji sawi,
Sombong ni, kibr ni, ada sombong ni, ada sikit kecil. Tuan-tuan, takkanlah sikit ni pun Nabi kata la yadkhulul jannah. Ya. Kenapa tuan-tuan? Sebab sikit kecil tu dia akan merebak. Dia macam kanser tuan-tuan. Sombong ni dia macam kanser. Dia tak macam kecil manis. Kecil manis, tuan-tuan boleh balance dia. Tuan-tuan boleh imbang, boleh sagi makan tu, makan ni apa, dia masih lagi ada peluang lagi lah. Tapi kalau kanser tak ada tuan, dia laju, dia Allahu Rabbi, dia sombong macam tu. Nabi kata siapa yang ada kecil sikit tu, sebesar biji sawi tu, ada sombong, habis dia tak boleh. Sebab apa? Tuan-tuan tengok cerita iblis. Allah rakamkan dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, buka surah Al-A'raf. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Iblis kata Allah, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Apa yang menghalang kau daripada sujud sebagaimana aku suruh? Ma mana'aka alla tasjuda. Kenapa kau berat sangat nak sujud pada Adam? Apa pasal? Apa jawab Iblis? Tuan-tuan, Allah tak edit sikit pun. Allah ambil sebiji-sebiji dialog Allah dengan Iblis tu. Macam wartawan dia pergi majlis mana-mana, dia ambil, dia bukan salin, dia pergi dengan pihak penganjur tu. Macam saya punya program semalam, wartawan utusan datang, Kosmo datang, Metro datang, dia datang-datang ni, dia minta dengan kita apa? Teks ucapan perasmi. Ini yang kita kena sediakan. Teks ucapan perasmi ni kita dah setiap photostat 15 keping, bagi setiap media, wakil media hak mari dapat. Sehari nanti dia buat dalam laporan, berkata, dia bukan didengar, dia ambil sebiji-sebiji. Allah rakam cerita Iblis ni dalam Quran surah Al-A'raf. Allah tanya Iblis, ma mana'aka alla tasjuda iz amartu. Hei Iblis, pasal apa engkau ni berat sangat nak sujud? Itu apa Iblis jawab? Buka surah Al-A'raf, Iblis jawab apa? Nombor 1, Iblis kata, qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis kata apa? Qala ana khairun minhu. Iblis kata nombor 1, Allah kata, Iblis kata aku lebih baik daripada dia. Nak sujud gua, ana ya Allah, aku ni lebih baik daripada dia. Rupanya perkataan kalau orang sebut aku lebih baik daripada dia, itu dialog iblis. Tuan-tuan, kita kena ingat, kalau dalam jiwa kita ada perasaan saya lebih baik daripada dia, dia siapa? Dulu kita bekerja, kita ada jawatan, kita pegawai besar, kita ada jabatan, pencen jusa, pencen turus. Dia siapa dia? Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jangan tuan-tuan, saya nasihat diri saya, diri kita semua jangan. Kalau kita tersilap, minta maaf. Tak boleh. Sombong ni perangai iblis. Ini yang kita nak buat ni. Ni dalam bulan Ramadan ni kita nak buat ni husnul khuluq nak dapat ni. Dia kata ana khairun minhu. Dia kata apa lagi? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau cipta aku daripada api, kau cipta dia daripada tanah. Tuan-tuan tengok iblis bodoh sombong. Dia kata Allah tu kau cipta. Dia mengaku Allah cipta. Ramai tuan-tuan hari ni orang mengaku Allah Tuhan, tapi dia lawan. Siapa tuan-tuan? Pelik. Kenapa orang tak boleh terima hak yang Tuhan suruh? Tapi pada masa sama pergi Mekah, pada masa sama sembahyang 5 waktu, pada masa sama Ramadan, pada masa tahajud, tarawih, tapi dalam hal yang lain kadang-kadang kita tak boleh terima. Heran. Saya selalu sebut banyak tempat, tuan-tuan, minta maaf lah. Saya kadang-kadang bila tengok isu semasa, kadang-kadang kita heran tuan-tuan. Orang bukan Islam tuan-tuan, orang bukan Islam boleh bersatu menentang hudud. Dia tak ada kira parti, dia tak ada you duduk parti mana pun, awak duduk kumpulan mana pun, baik dia Sabah, baik dia
baik dia semenanjung, dia boleh bersatu menentang. Tapi kenapa orang Islam tak boleh bersatu untuk implement? Itu yang kan. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Iblis kata apa? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Hei Tuhan, kau cipta aku. Ramai orang sedar Allah pencipta, tapi dilawan. Tuhan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, husnul khuluq. Kadang-kadang kita buat satu benda, kita nak tunjuk ke orang. Ni semua akhlak yang tak comel. Jadi Allah kata apa? Nabi kata apa? Punca orang masuk syurga nombor satu takwa, nombor satu akhlak dia bagi cantik. Kan? Kalau akhlak dia cantik tapi dia tak ada takwa, one day dia akan belot. Percayalah tuan-tuan. Hari ni ramai orang nak manis tapi tak nak gula. Tuan-tuan faham apa maksud? Hari ni ramai orang nak manis tapi tak nak gula, tak nak madu, tak nak stevia, tapi nak manis. Hari ni ramai orang nak adil tapi tak nak Islam. Tuan faham tak? Tuan boleh kecap tak apa yang saya nak? Ramai orang nak keadilan tapi dia tak nak Islam. Ramai orang nak keamanan tapi dia tak nak Islam. Ramai orang nak macam-macam tapi dia tak nak ambil Islam. Tuan-tuan, inna dina indallah al-Islam. Akhlak yang cantik hanyalah hasil daripada iman, dibuah hasil daripada akar, pokok yang kuat, yang mantap. Hasil daripada takwa, dia akan lahirkan buah yang cantik, buah yang manis, buah yang ranum. Ya, ini akhlak begitu. Wasu'ila an aktsari ma yadkhilun nasana. Dan sahabat itu tanya lagi, ya Rasulullah, apakah punca ramai manusia masuk neraka ya Rasulullah? Kita neraka pula, tadi cerita syurga. Ya Rasulullah, apa punca ramai orang? Kebanyakan yang masuk neraka ni pasal apa ya Rasulullah? Faqal, Nabi jawab, kebanyakan orang masuk neraka, Nabi tak, dia macam-macam lah, tapi aksir, yang kebanyakan orang masuk syurga tadi, takwa, akhlak dia cantik. Kebanyakan orang masuk neraka, nombor satu, al-famu, mulut. Kebanyakan orang masuk neraka sebab apa? Mulut. Tuan-tuan, mulut hari ni dia tidak mulut yang bercakap saja. Hari ni tuan-tuan, teknologi hari ni dia ada macam-macam kaedah mulut nak cakap. Kadang-kadang mulut tak cakap, tangan. Allah sebut dalam Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surah apa? Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Esok dari akhirat, esok tangan ni, mulut kita Allah sil, mulut tak cakap. Wa tukallimuna aydihim, tangan boleh cakap. Tuan, hari ni tak payah tunggu akhirat tuan. Hari ni kita duduk cakap ni, WhatsApp ni, cakap cakap ni. Kalau ada 10 grup kita bercakap. Berapa ramai orang bercakap tuan, dia tulis benda yang dia tak tahu. Berapa ramai orang bercakap, dia tulis benda yang dia tak tahu. Berapa ramai orang komen, dia sebar, dia fitnah, dia bercakap, dia edit gambar, dia buat dialog-dialog pada gambar. Orang tu tak cakap, dia buat desain, jadi bahan lawak dan sebagainya. Jangan tuan-tuan, jangan. Saya nasihat diri saya, diri kita semua tuan-tuan, bulan Ramadan ni, mana hak grup-grup yang bukan-bukan betul-betul kita left lah. Mana grup hak bukan-bukan ni left. Mana hak grup tak berapa nak bukan-bukan tu, paling-paling tidak kita jangan layan sangat. Masa kita duk cover hak grup tu, kalau kita gantikan dengan baca Quran, silap-silap boleh dapat 1 juzuk. Silap-silap boleh dapat setengah juzuk, silap-silap boleh dapat suku juzuk. Tapi kadang-kadang kita ni famu, al-famu,
Mulut, famun ni mulut. Mulut kita duk cakap. Nabi kata kebanyakan orang masuk neraka sebab mulut. Dan mulut, tidak kata mulut kita saja, apa-apa yang kita cakap, apa-apa yang kita sampai, apa-apa yang kita sebar akan menjadi punca pada neraka Allah. Dan yang kedua, wal farju, faraj. Sebab itu tuan-tuan, Nabi kata apa? Allah sebut dalam Quran, wala taqrabuz zina. Kan? Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kan? La taqrabuz zina. Allah kata jangan dekati zina. Kan? Al-farju ni kan? Dia zina lah. Nak kata ramai orang masuk neraka sebab zina. Di kesudahan. Sebab itu Allah kata la taqrab, jangan dekat. Kita tengok Nabi Adam. Nabi Adam dulu tengok, punca kena keluar daripada syurga kenapa? Kan? Nabi Adam kena keluar daripada syurga kenapa tuan-tuan? Makan buah apa? Buah apa? Buah khuldi lah. Iblis tipu dia. Iblis memang macam ni tuan-tuan. Iblis kata pada Nabi Adam apa? Kau tahu tak kenapa Allah tak bagi makan buah khuldi? Khuldi tu dia pada asal root word dia khalada. Khuldi root word dia, asal dia, kata asas dia khalada. Khalada tu kekal. Makan buah khuldi ni kekal. Iblis sudah. Kita pun kadang-kadang iblis datang juga tuan. Iblis kata ni, kamu nak betul-betul taubat ni, nak taubat betul-betul taubat ni sebelum Ramadan ni buat dosa dulu. Sampai Ramadan taubat. Cantik. Power main taubat. Kita pun kata okey, betul juga. Ni lagi 3-4 hari Ramadan dan lagi apa nak? Dia punya style. Iblis ni dia pandai tau. Lepas tu dia boleh belik talbis iblis. Allah kata apa? Wala taqraba hazihi syajarah. Hei Nabi Adam, wa qala ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah faqula minha ragadan haitsu syi'tuma. Allah kata, ya Adam uskun anta wa zawjah, engkau dan isteri kau duduk dalam syurga. Faqula minha, makanlah. Wala taqraba, satu je Allah kata, jangan dekati buah khuldi. Allah tak kata jangan makan, Allah kata jangan dekat. Allah cipta kita tu, Allah tahu dah perangai kita ni. Allah tahu dah kalau dekat habis lebu. Dekat je mesti lebu punya. Sebab tu Allah kata wala taqraba hazihi syajarah, jangan dekati pokok tu. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Sebab dekat saja lebu, mesti lebu. Tuhan tahu tuan-tuan. Allah, kita pun kenal anak kita kan? Anak baru 2 tahun setengah, 3 tahun ke, baru 2 tahun setengah, berjalan pun belum belum stabil lagi. Dia nak berlari, jangan lari. Kita tahu dah lari mesti jatuh. Tengok jatuh sungguh, kita kenal dah dia belum kuat. Betul tak? Kita tahu anak kita tu belum boleh berlari lagi. Allah tahu dah kita ni kalau pergi dekat lebu, mesti lebu punya. Tuan-tuan, hari ni saya pergi ceramah dalam penjara minggu lepas, 2 minggu lepas. Saya pergi ceramah dalam penjara. Saya tanya pada hak pegawai penjara ni, ramai banduan ni silap apa ni, salah apa banyak hak dalam. Dia kata paling banyak sekali dalam ni kes rogol, Ustaz. Paling banyak kes rogol. Tapi rogol ni Ustaz, bukan hak rogol paksa ni, suka sama suka. Paling banyak kes rogol. Tapi rogol ni kalau Ustaz tanya dia orang kata dia orang teraniaya. Saya tanya kenapa pula teraniaya? Sebab mula buat ni suka sama suka. Lah dia yang kena serang. Allahu Rabbi.
Tuan-tuan, tuan-tuan boleh bayar tak? Kalaulah pegawai tu kata kebanyakan dalam ni kes rogol, maknanya tuan-tuan boleh kira berapa ramai budak bawah umur yang dah berzina. Itu yang kena tangkap, itu yang kantoi, yang tak kantoi. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Yang paling banyak ada dalam syurga, dalam neraka ni adalah dosa yang menyebabkan berkaitan dengan al-farju. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dan dua dosa ni kita kena cukup-cukup jaga. Dan dua dosa ni kita kena cukup-cukup perhati anak isteri keluarga kita supaya tidak terlibat di dalam lembah dosa-dosa Allah, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh satu lagi tak? Sampai berapa boleh ni? Tuan-tuan sampai pukul 10. Pukul 10 boleh? Pukul 10 boleh? Tuan-tuan boleh tunggu sampai pukul 10? Boleh tunggu? Tuan-tuan tunggu, saya balik. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak cerita sikit lah tuan-tuan, kisah Barsisah. Kita kena tahu halangan, baru kita akan mudah. Saya nak datang daripada KL, nak datang Melaka ni, saya tadi bayangkan macam, saya selalu juga datang Melaka ni, tapi belah-belah Maidin tu. Saya pernah ceramah dekat Masjid Alami, lepas tu pakcik saya pun duduk kat situ, lepas tu yelah naik safari semua kat situ kan. Jadi saya membayangkan begitulah, maknanya tak jauh mana. Jadi bila perjalanan tu banyak no traffic light, lepas tu jam pula, dia jadi apa tuan? Stres lah. Dia jadi stres lah. Oh, tapi kalau daripada awal saya dah tahu dah dia punya halangan, dia lain. Tuan-tuan dah tahu dah tol berapa banyak, tuan-tuan dibandingkan dengan tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan akan mudah. Kita nak kena tahu tuan-tuan, syaitan iblis ni macam mana dia tipu Nabi Adam, dia nak tipu kita pun macam-macam cara tuan-tuan. Saya ambil, tuan-tuan pernah dengar cerita Barsisah? Barsisah ni dia adalah min awliya, di kalangan wali Allah, abid fillah. Anak murid Barsisah ni boleh terbang. Tuan-tuan boleh bayang tak? Ada riwayat kata anak murid Syekh Barsisah boleh terbang. Maknanya wali boleh terbang. Kalau anak murid boleh terbang, tok guru duduk saja sampai. Boleh tak? Tuan-tuan buka dalam surah An-Namli. Ini nak cerita ni boleh sampai pukul 10. Tuan buka dalam An-Namli. Boleh sikit. Surah An-Namli, surah An-Namli, surah An-Namli. Kita buka cerita Nabi Sulaiman. Tak apalah, saya cerita ringkas je lah. Nabi Sulaiman ditanya, siapa yang boleh bawa istana Balqis ni ayat tu ni qabla ayat tu ni muslimin. Nabi Sulaiman tanya pada dia punya malak, dia punya pembesar-pembesar dia, menteri-menteri kabinet dia. Dia tanya menteri kabinet dia, siapa di kalangan korang yang boleh bawa istana Balqis? Datang, angkat istana Balqis, letak sebelah istana aku qabla ayatuni muslimin, sebelum dia masuk Islam, sebelum dia datang jumpa aku masuk Islam. Nabi Sulaiman tahu dah Balqis akan masuk Islam. Dia yang mula-mula jadi cerita ni hudhud. Hudhud, burung hudhud, Nabi Sulaiman suruh pergi ambil air. Tiba-tiba burung hudhud hilang. Dia tak pergi ambil air. Tak tahu mana. Nabi Sulaiman tunggu tak balik-balik hudhud. Nabi Sulaiman kata la azbahanna. Nabi Sulaiman kata aku akan sembelih dia. Hudhud balik, confirm aku sembelih. Rupanya hudhud ni dia nampak, dia ghalib, dia nampak satu kumpulan manusia sembah matahari. Dia tak pernah tengok, semua sembah Allah. Tiba-tiba dia jumpa satu jebon mana sembah matahari. Dia kata ini dah macam ni tak pernah tengok ni, kaum mana ni hudhud. Duk perhati, dia lupa kepada perintah Nabi Sulaiman suruh ambil air.
Dia balik-balik lewat Tuan-tuan, Nabi Sulaiman kata, Hud, aku memang nak sembelih kau. Hud kata, tuanku ginilah, saya minta maaf tuanku nak sembelih saya boleh, tapi saya minta satu je tuanku, saya nak balik jumpa mak saya. Kita tengok Hud burung tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok binatang tuan-tuan, Allah Rabbi, dia punya kasih sayang mak anak. Saya pernah ambil kucing kat masjid, saya pergi mengajar di Shah Alam. Saya ambil kucing baru beranak. Ada orang kata, ustaz, baru beranak ustaz kucing, kata, bagus, pergi tengok cantik anak-anak apa semua. Saya kata, saya nak ambil lah, nak ambil dengan mak-mak dia. Okey ustaz. Dia pergi ambil kotak apa. Bila dia pergi ambil kotak, saya pergi ambil kucing ni. Kita ambil anak dia ni, ya Allah, mak dia punya marah tuan-tuan. Marah tu satu, kelang kabut. Lari depan, lari belakang, lari depan. Tengok bila kita, mak dia ni punya kelang kabut bila kita. Allah, saya kata subhanallah. Ini yang kata kasih sayang yang 1% yang Allah bagi ni. Allah, kita boleh tengok binatang ni punya sayang. Dia protect anak dia ni. Kelang kabut habis tu, letak dalam kereta, masuk dalam kereta, kelang kabut, pergi depan, pergi belakang, pergi depan, pergi belakang, kelang kabut, tengok anak kena ambil. Hud dia minta sebab nak jumpa mak dia. Dia balik jumpa mak dia, dia kata burung Hud ni. Balik jumpa mak dia, dia kata, mak, saya Nabi Sulaiman nak bunuh dah. Saya buat silap, saya nak kena sembelih. Saya minta maaf banyak-banyak mak. Lepas ni saya tak tahu siapa nak cari makan untuk mak. Rupanya Hud ni tiap-tiap hari dia yang pergi bawa balik makanan untuk mak dia. Mak dia kata, okeylah, nak buat macam mana, ini perintah daripada Nabi, Rasul, tak apalah, sabarlah. Hud pun balik ke istana. Dia kata, tuanku boleh bunuh, tuanku boleh sembelih, tapi saya minta satu je, saya nak cerita satu je. Saya ada jumpa satu kumpulan manusia yang sembah matahari. Nabi Sulaiman tak pernah dengar benda ni. Ya ke? Ya tuanku. Sebabkan cerita menarik, Nabi Sulaiman tak jadi bunuh. Nabi Sulaiman kata, ini good news, head news ni. Ini berita utama, berita sensasi. Dan kata ulama, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Hud sebab khidmat burung tu pada mak dia. Kalau dia tak teringat kata nak pergi balik jumpa mak dia, pasti Nabi Ibrahim dah sembelih dah. Tapi pasal dia teringat kata nak pergi jumpa mak dia, Allah selamatkan. Nampak tak? Ulama dia ulas cerita macam ni tuan-tuan. Dia nampak straight tu. Dia kata Hud diselamatkan sebab khidmat dia pada mak dia. Lepas tu Nabi Sulaiman kata, okey, Nabi Sulaiman hantar satu utusan. Nabi hantar, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Buka surah Allahumma salli ala Muhammad. Surah apa ni? An-Namli juga, ataupun surah An-Namli rasa. Tuan-tuan buka, saya tak ingat ayat berapa. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ya, surah An-Namli sebelah kanan. Apa? Surat tu dia kata apa? Ini daripada Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alaih, aku dah takluk kau orang. Waktu ni muslimin, nak tak nak kau kena datang pada kami untuk masuk Islam. Balqis bila dapat surat tu tuan-tuan, dipanggil dia punya menteri. Macam mana nak buat? Menteri kata kita serang, lawan, tetap lawan, kata dia punya memanda menteri. Balqis kata tak boleh, jangan lawan. Sulaiman ni besar kerajaan dia, kita hantar hadiah. Tuan-tuan nak rasuah, kita bawa hadiah. Dia bawa hadiah macam-macam tuan-tuan, nak bagi pada Nabi, nak bagi pada Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman tahu. Betul ayat tadi tuan-tuan, saya kebetulan dah sebut, saya kongsi dengan tuan-tuan. Guru saya kata, tuan-tuan kalau nak buang jin di rumah, tuan-tuan cari botol kaca. Cari botol kaca, botol kicap tu, ataupun lepas tu dulu ada orang buat filem jin botol kicap kan? Dia buat filem jin botol kicap. Tuan-tuan ambil botol kaca tu, air Coca-Cola, dulu-dulu air Coca-Cola tu kan ada kaca. Tuan-tuan ambil hak jin yang jangan plastik tak aci. Jin tak main dengan plastik.
Dia nak kaca. Tuan-tuan ambil botol kaca, tuan-tuan buat pusaran macam orang tawaf pakai tangan. Sambil tuan-tuan makrifatkan, tuan-tuan baca auzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaiman. Ni contoh. Ini katalah botol ni. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Tuan-tuan pusing dalam keadaan tuan-tuan makrifatkan, tuan-tuan bayangkan tuan-tuan sedang buat satu pusaran yang menyedut. Faham tak? Tuan-tuan sedang buat satu pusaran yang menyedut. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Tuan-tuan buat laju, tuan-tuan letakkan botol tu sehari semalam. InsyaAllah, kata guru saya, jin akan masuk dalam botol. Dia akan sedut. Dia jadi macam pusaran air tau. Dia akan masuk. Begitu tuan-tuan ambil kain hitam. Tuan-tuan, cerita ni bukan dalam hadis. Ni tidak ada dalam hadis. Ini hanya amalan orang-orang yang mengamal perubatan Islam. Dia muamalah. Dia tidak dalam hadis ke? Tak ada. Tuan-tuan cari ni apa bid'ah apa. Ini proses. Tuan-tuan ambil kain hitam. Kenapa kain hitam? Kain hitam ni simbolik gelap. Tuan-tuan tutup dan ikat tepi dia. Ikat kuat-kuat. Faham ya? Kain hitam. Kenapa kain hitam? Kenapa tak kain putih, Ustaz? Simbolik gelap, dia tak nampak. Ikat dan buang botol tersebut di air yang mengalir. Laut pantai tu mengalir tak? Ha? Cari yang mengalir. Jangan hak tak mengalir. Kalau dia timbul-timbul dia pergi kan? Cari hak yang mengalir. Itu ayat tadi tu sajalah saya dah sebut. Ayat tu ayat untuk kita buang jin di rumah. Okey, Allah ta'ala alayya wa atuni muslimin. Bila Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam hantar surat. Balqis kata nak datang. Nabi Sulaiman tanya, siapa yang boleh bawa jin ifrit? Jawab, qala ifritun. Aku boleh bawa qabla an taquma min maqami. Aku boleh bawa istana tersebut sebelum engkau bangun daripada tempat duduk. Saya boleh terus ceramah ni sebab tak ramai lagi orang bangun. Sebab sekejap. Kalau tuan-tuan nak suruh berhenti, ramai orang bangun, tu maknanya kena berhenti. Ifrit kata, aku boleh bawa istana tu qabla an taquma min maqami. Maknanya sekejap, kau tak dan bangun lagi, istana tu dah sampai. Jawab satu orang lelaki pula. Qala rajulun, kata satu orang lelaki pula, dia kata apa? Aku boleh bawa ana ati qabla ayyar tadda ilaika. Tadi jin, yang ni manusia. Satu orang lelaki beriman. Ulama kata namanya Asif Barqiyah. Namanya apa? Asif Barqiyah. Asif Barqiyah bagi offer pada Nabi Sulaiman, aku boleh bawa istana Balqis qabla ayyar tadda ilaika tarfu, sebelum kau berkelip. Entah macam mana lagi terror jin dengan orang. Saya nak kata apa tadi? Barsisa, anak murid dia boleh terbang. Kalau anak murid dia terbang, Barsisa ni boleh jadi kelebihan dia duduk saja sampai. Duk teringat kata nak sampai Johor, pop sampai Johor. Boleh jadi, wallahu alam lah saya buat. Tapi nak kata anak murid dia boleh terbang. Barsisa ni hebat. Satu hari Barsisa ni didatangi iblis. Iblis tuan-tuan, dia tak pernah. Ayat yang saya baca tadi, dia janji pada Allah, aku akan sesatkan. Dia tak akan keluar ganggu, dia tak akan berhenti kacau kita tuan-tuan, hatta yakhruju ruhuhu min jasadih. Iblis, syaitan tak akan berhenti ganggu kita melainkan keluar roh daripada jasad. Iblis datang rumah Barsisa. Dia berlakon sebagai satu orang lah. Macam tuan-tuan cerita Tiga Abdul pula. Apa? Ali Baba Bujang Lapuk. Dia berlakon
sebagai seorang yang nak tumpang. Dia ketuk pintu rumah Barsisa. Dia kata, tuan, boleh tak saya nak tumpang? Barsisa pun tengok nampak okeylah. Dia ni wali, bagi je lah tumpang. Dia pun tumpang di rumah Barsisa ni tuan-tuan. Iblis ni dia berlakon sebagai seorang abid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tak berhenti. Sehari tak berhenti. Barsisa ada juga berhenti makan, ada juga berhenti makan cokodok, lepas tu tengah hari makan nasi pula, malam pula ada juga berhenti. Yang kawan ni tak berhenti langsung. La ilaha illallah. Seminggu. Sampai seminggu tak berhenti. Last Barsisa kata, ya Allah, hebatnya dia ni. Barsisa pun ketuk pintu dia, ketuk pintu bilik. Dia pun tanya, Iblis pun tanya, siapa tu? Saya Barsisa, tuan rumah. Ada urusan penting ke? Ya, aku ada nak tanya pada engkau. Okeylah, sebab engkau tuan rumah, aku hormat engkau, aku bagi masa kepada engkau. Tapi jangan lama-lama, aku nak sambung meratib. Wih, dahsyat. Macam inilah tuan, saya nak tanya Barsisa, macam mana tuan boleh berzikir sampai macam ni punya hebat, ibadat sampai macam ni punya hebat? Iblis giling kepala, jangan tanya. Dia buat jual mahal tuan. Jangan tanya. Awak teruskan saja, saya nak terus ibadat. Alamak tuan, tolonglah, kongsilah tuan. Tengok Iblis, dia main tarik tali. Dia main tarik tali. Lepas tu dia kata, saya tahu kalau saya cakap pada awak takkan nak buat punya. Iblis kata. Dalas Barsisa kata, saya akan buat. Awak nak jadi macam saya ni, awak kena bunuh orang dulu. Barsisa dengar, astagfirullahaladzim, mana boleh bunuh orang? Tak boleh. Aku dah kata dah, engkau memang tak nak buat punya. Dah, aku nak sambung meratib. Dah, nanti dulu. Selain daripada bunuh orang, apa lagi? Aku malah lah. Aku kalau cakap pun kau bukan nak percaya. Cuba try. Apa dia? Kalau kau nak jadi macam aku, boleh ibadat sampai tahap macam ni, kau kena berzina. Dia kata, mana boleh berzina? Astaghfirullahalazim. Aku tengok perempuan pun hidup. Ini pula nak berzina. Astaghfirullahalazim. Tak boleh. Aku dah cakap dah. Aku malah dah. Aku nak sambung meratib. Tolonglah tuan, tolonglah. Apa lagi? Tuan tengok. Iblis dia pandai. Last kali dia kata, ni last. Kalau aku cakap yang ni pun kau tak nak buat, aku takkan layan kau lagi. Barsisa kata, okey, kau minum arak. Bila kau minum arak, sekali kau minum arak, kau akan rasa datang perasaan bersalah. Dosa yang kau rasa itu akan menyebabkan kau taubat pada Allah. Dan kau manis taubat tu, kau akan dapat rasa ibadah yang paling manis, berbanding dengan orang yang tak pernah rasa pahit dosa. Barsisa kata, hak ni okey. Arak tak ada apa, beres. Yang ni tak besar mana. Arak je. Sempoi. Beres. Kata Iblis, kau pergi kedai ujung tu hak paling comel sekali. Dia punya arak paling sedap. Minum tak payah banyak, kau akan mabuk. Kebetulan hak tukang tuang pun comel. Dia pun ikut tuan-tuan. Barsisa tak tahu yang cakap tu Iblis, sebab dia dalam rupa bentuk manusia. Tuan-tuan, perasan tak? Kita pun banyak kali tak tahu yang timbul di fikiran dan hati kita tu Iblis. Perasan tak? Kita pun banyak tak tahu. Kita duk ingatkan tu fikiran kita. Kita duk ingatkan itu idea yang baik. Kita duk berasa ni good idea. Rupanya idea ini daripada Iblis. Dia pergi minum, tuan-tuan, minum, mabuk. Dia berzina dengan tukang hak jual tu perempuan. Lepas dia dah berzina, suami perempuan tu balik. Bila suami perempuan tu balik, bergaduh, dia bunuh lelaki tu, dia bunuh perempuan tu. Kena tangkap, bawa kena ikat. Waktu tengah kena ikat tu, Iblis mari pula. Allah geng, aku kata dah, mu tadi aku royak dah pada mu tadi. Ejek latih pula Iblis. Aku kata dah, aku dah beritahu dah, jangan kamu nak juga. Ni aku kesian ni, kau geng aku ni. Tolonglah macam mana nak buat ni. Ginilah.
Gini, kamu nak selamat ni lah aku cuba sedaya upaya lah. Kamu nak selamat, kau kena sujud pada aku, kau akan selamat. Tuan-tuan, orang tengah desperate. Tuan-tuan, orang tengah desperate. Biasanya tuan-tuan, orang tengah desperate, dia tak boleh fikir dengan waras. Orang tengah kelang kabut, orang tengah desperate, orang tengah stres, dia tak mampu fikir secara waras. Apa kata Barsisa? Aku macam mana nak sujud? Aku kena ikat. Tak nampak ke? Buta. Iblis kata, okey, no problem. Kau hanya perlu menundukkan mata kau. Tunduk mata ya. Tuan-tuan, dia ikut cakap iblis. Dia tundukkan mata dia, tanda sujud pada iblis. Pada waktu itu tuan-tuan, malaikat maut cabut nyawa Barsisa, seorang yang begitu hebat abid ibadah daripada Allah. Akhirnya mati dalam keadaan kufur, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya nak kata apa dua. Nombor satu sekali tuan-tuan, cerita ni nak kata apa? Iblis dia sentiasa cari jalan tipu kita. Pagi, petang, siang dan malam dia tipu, dan dua sifat iblis yang tuan-tuan, iblis ni tak bagus, tapi ada juga benda yang tuan-tuan kena ikut. Apa? Nombor satu, iblis ni dia tak pernah putus asa. Satu, dia tak pernah putus asa. Dia goda macam mana pun dia tak akan putus asa. Kalau orang tu tak berjaya, dia akan datang balik. Yang kedua, dia rajin. Cukup rajin tuan-tuan iblis ni. Lepas ni tuan-tuan boleh buat peribahasa baru, rajin macam iblis. Boleh? Kan? Ataupun janganlah kamu putus asa macam syaitan. Boleh? Dia tak putus asa. Dia tak dapat goda kita sekarang, dia goda kita esok. Malam ni dia tak dapat nak goda kita, esok dia goda kita. Itu yang pertama. Iblis dia sentiasa tipu kita. Yang kedua tuan-tuan, kita jangan sombong dengan amalan tuan-tuan. Amalan kita tak ada apa tuan-tuan. Kan? Panjang umur, murah rezeki. Saya nak cerita satu cerita pasal rahmat, tapi malam ni tak dapat lah. Sehari tak boleh lah. Tuan-tuan kata je sampai pukul 10, tapi mata semua orang semua dah tengok kejam. Tuan-tuan pun kuat bohong juga rupanya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nak kata apa tuan-tuan, ibadat kita ni Tuhan tak pandang tuan. Tuhan suka kita ibadat, tapi jangan sombong. Jangan kita berasa diri kita best, jangan. Tuan-tuan tahu tak? Saintis kata apa? Saintis yang pernah ahli falak, astronomi yang pernah jumpa planet yang paling besar, planet yang paling besar yang pernah dia jumpa tuan-tuan, bila diletakkan bumi di sebelah, bumi ni hanya sebesar kuman. Planet yang paling besar yang saintis kita jumpa, bila diletak bumi yang kita sedang duduk sekarang ni, bumi kita ni hanya kuman. Kalau bumi tu kuman, kita nak jadi apa? Ada apa? Kita kerdil sekerja halus, sehalus-halusnya. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab itulah Ramadan inilah kita nak sedarkan diri kita, kita nak buang semua sifat-sifat mazmumah, nak cover dengan sifat-sifat mahmudah, kita nak kasih akhlak kita kasih cantik, dan inilah buah hasil daripada takwa yang kita cuba bina dan kita cuba jana. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita akan jumpa lagi di waktu lain, di program-program yang lain insyaAllah. Dan saya minta ampun, minta maaf lah kalau ada kekurangan, dan kalaulah sekiranya tak capai maksud, tak sampai apa benda yang tuan-tuan inginkan, saya minta maaf banyak-banyak. Itu adalah kelemahan dan kesilapan daripada pihak saya sendiri. Tuan-tuan, kebetulan saya datang ni, saya ada bawa beberapa, boleh tuan ambil gambar? Okey, alhamdulillah. Beberapa produk perubatan Islam. Yang pertama sekali buku lah. Siapa yang berminat nak dapatkan buku, dan buku ni payah nak dapat dan memang baru terbit. College University Islam Zulkifli Muhammad yang terbitkan buku ni cukup baik, iaitu 111 persoalan soal jawab tentang jamak dan qasar.
Tuan-tuan, ramai sangat orang yang tak faham lagi jamak qasar. Kan? Dia pergi musafir, dia pergi mana-mana, dia keliru. Ada orang nak balik kampung seminggu, dia sampai di kampung, dia jamak dulu. Sampai 3 hari, hari keempat dia tak jamak. Boleh tak boleh? Tak boleh. Sampai-sampai dah tak boleh. Jadi ramai orang keliru. Jamak qasar, ramai orang keliru. 111 ni dia ada jawapan. Kalau 111 ni pun kita tak terjawab juga, tuan-tuan kena beritahu pada Abang Ghazali, panggil saya, kita bincang. Cerita pasal jamak qasar boleh? Kita buat soal jawab. Tuan-tuan kumpulkan segala soalan jamak qasar jamak ni, tuan-tuan kumpul, kita buat soal jawab kat sini. Boleh? Sebelum nak soal jawab, tuan-tuan baca ni dulu. Saya kira nak tanya pun tak tahu. Kan? Jadi baca ni dulu. Tak faham, kita bincang. Jadi buku ni cukup cantik. Dia bagi saya antara buku yang paling, dan mudah, cantik, lengkap. Harganya RM25. Tuan-tuan boleh dapatkan. Buku tak banyak, terhad. Yang kedua, kita ada, ini produk perubatan Islam saya lah. Kita ada minyak angin penawar serbaguna. Payah tuan-tuan nak dapat. Minyak angin penawar serbaguna. Dia minyak angin, tapi dia serbaguna. Kalau macam minyak cak kapak, dia tak boleh urut. Ni minyak ni urut, boleh cak kapak, boleh untuk hidung, boleh untuk lelah, cukup baik. Orang lelah, orang sakit gigi pun boleh. Tapi tuan-tuan jangan minum je. Letakkan kat tempat sakit. Lelah cukup baik, resdung, payah tidur, gangguan jin, minyak angin penawar serbaguna. Dengan izin Allah, sangat-sangat mujarab. Saya yakin dengan, insya-Allah, let's the product talk. Saya tak payah sembang panjang, tuan-tuan pakai, baru tuan-tuan akan tahu. Dan lepas ni tuan-tuan akan mengelabah cari. Banyak sangat orang telefon ustaz. Pasal memang kita belum lagi, saya dalam tengah setting, kita tengah nak tambah kepada bidara. Minyak penawar, kita nak tambah khasiat bidara. Tapi belum bidara lagi pun, dengan izin Allah sangat mujarab. Kita dah baca 30 juzuk Quran dan juga doa-doa. Sebotol cuma RM8, 2.15. Sebotol 8, 2.15. Kaki untuk sakit-sakit dan sebagainya, urat dan sebagainya, cukup baik. Yang kedua, kita ada lotion ladi hitam ataupun balm ladi hitam. Ini tak ada orang buat, tuan-tuan. Ladi hitam, tuan-tuan boleh bayang ladi hitam. Kenapa kita buat ladi hitam? Ladi hitam, jin sangat allergic dengan ladi hitam. Orang masalah haid, masalah senggugut, masalah gangguan, sakit-sakit sendi, cukup baik ni. Ladi hitam, dia panas. Ingat, ladi hitam panas. Tuan-tuan jangan salah sapu. Tuan-tuan salah sapu, tuan-tuan mengamuk kat aku nanti. Jangan cari pasal, tuan-tuan. Panas ni, ladi hitam. Harga dia cuma RM10. Juga kita dah baca 30 juzuk Quran. Kalau orang minat balm, kita ada balm penawar serai wangi. Balm penawar serai wangi. Ini balm lah, tapi dia bukan balm biasa. Kita dah baca 30 juzuk Quran dan ada orang minat balm, ada orang minat minyak terpulang. Balm ni harga RM6, RM6 saja. Tapi kita dah baca 30 juzuk Quran. Dan kemudian kita ada sabun, sabun untuk masalah rambut, masalah kelimumu, masalah kepala gatal, masalah kulit wajah. Yang ni tuan-tuan, orang yang serasi, alhamdulillah. Kalau kata 100 orang tu, 90% lah orang serasi. Untuk masalah-masalah kelimumu, kulit kepala, kulit wajah, jerawat, jeragat. Ini sabun Sufira, harganya RM20. Tuan-tuan boleh dapatkan benda ni semua, buku ni apa semua tuan-tuan boleh dapatkan di luar. Dan saya tak buat contoh, saya juga ada buat madu, madu sedir. Tuan-tuan madu sedir. Madu sedir ni, sedir tu tuan-tuan tahu Melayu panggil apa? Siapa tahu sedir dalam bahasa Melayu apa? Tualang. Kelulut tidak. Sedir tu bidara. Sedir tu pokok bidara. Pokok bidara ni dalam banyak hadis cerita memang cukup baik untuk perubatan, terutama gangguan. Sebab tu orang di belah-belah pantai timur banyak mandi mayat pakai pokok bidara, betul tak?
Bidara. Bidara ni bagus tuan-tuan minum. Kalau tuan-tuan jumpa daun bidara, kalau orang yang ada gangguan, lepas tu saya tengah nak buat pil. Saya dalam proses untuk kita buat pil bidara. Tuan-tuan yang ada gangguan, tuan-tuan cari daun bidara, tuan-tuan blend. Kalau orang dulu dia hiris. Tuan-tuan blend, tuan-tuan tapis air itu, tuan-tuan minum. Bagi dia minum. Ataupun tuan-tuan buat mandi. Daun bidara masuk dalam air, mandikan dia. Insya-Allah tuan-tuan. Yang lagi baik kalau tuan-tuan boleh tambah ais. Letak daun bidara, tambah ais, mandikan orang yang ada gangguan. Insya-Allah. Benda ni kena buat selalu. Tuan-tuan, ramai orang sakit gangguan ni, dia buat sekali dia nak baik. No. Kena every day. Pepatah Melayu kata apa? Datang macam kilat ke? Pergi macam semut. Pokok bidara ni dia ada bunga. Lebah ataupun lebah yang keluarkan madu ni hanya makan bunga daripada bidara. Sebab tu dinamakan madu sedir. Ini memang hebat. Madu ni, pokok sedir ni pokok syurga. Wa fi sidrim makhdud wa talhim mandud. Ni dalam syurga. Pohon dalam syurga. Surah Waqiah. Itu dipanggil madu sedir. Madu sedir memang mahal. Tapi madu sedir kita harganya RM125 saja. Jadi malam ni saya bagi diskaun RM5, 120. Ada satu madu sedir. Yang kedua kita ada madu minda. Madu minda ni untuk anak-anak belajar. Harganya 65, kita bagi 60. Untuk budak-budak belajar nak menghafal dan sebagainya. Ada satu lagi madu sauda. Madu asli kita campur dengan habbatus sauda. Ramai orang makan madu sauda ni, kalau dia ada masalah dia akan jadi buang-buang air. Jangan berhenti makan, teruskan makan lagi. Dia dalam proses. Tuan-tuan jangan takut. Ramai orang bila dah buang-buang air, dia rimah, dia tak nak makan. Tuan-tuan buang-buang air, cari ubat apa tu, cerik berik tu, makan. Tapi teruskan makan madu. Dia dalam proses pembersihan. Insya-Allah seminggu lepas tu tuan-tuan tak buang-buang air dah. Dia sedang buang toksin dalam badan kita. Itu dipanggil madu sauda. Tuan-tuan nak madu-madu tu, tuan-tuan nak produk-produk perubatan Islam, tuan-tuan nak buku ni, tuan-tuan boleh dapatkan di luar. Nanti saya minta orang rumah saya dan pembantu untuk keluarkan daripada kereta lah. Dan tuan-tuan tak buat duit, tak ada masalah. Bukan pinjam kawan, tak ada masalah. Tuan-tuan bawa duit, tak ada masalah. Dan bukan juga saya bagi free, bukan. Tuan-tuan boleh ambil dulu dan bayar kemudian. Ingat, ambil dulu, bukan ambil terus. Dan jadi saya siqah, saya percaya pada tuan-tuan. Tuan-tuan ambil, ingat sendiri, ambil nombor akaun dengan pembantu saya dan dengan isteri saya nanti. Ambil nombor akaun, esok boleh bayar, no problem. Kemudian yang terakhir, siapa yang berminat nak sedekah jariah Al-Quran, sedekah jariah, kita tak panggil wakaf, kita bagi terus Quran ni kepada orang yang memerlukan, khususnya pelajar tahfiz. Dulu saya buat khusus pelajar tahfiz, kemudian ada yang tidak tahfiz minta. Jadi mulai tahun 1436 saya open yang memerlukan, khususnya tahfiz. Kadang-kadang ada orang mu'alaf, ada NGO yang perlukan Quran. Itu maksud saya. Tapi setakat ni rekod kita semua kita bagi pada pelajar tahfiz. Percuma, dia dapat, dia baca. Bayangkan tuan-tuan, budak tahfiz baca, setiap kali dia baca, tuan-tuan dapat pahala. Faham tak? Esok bila dia dah baca, dia dah hafal, dia jadi imam, setiap kali dia bacaan imam semayang ni, tuan-tuan ada saham. Merebak, dia macam MLM. Dan kita bagi Quran yang seumpama begini tuan-tuan. Dan kita akan upgrade lagi Quran ni. Saya tengah tunggu Datuk Husamuddin Karangkraf balik daripada Mekah. Dia balik pada Mekah, saya ada meeting dengan dia, nak bincang berkenaan dengan nak ambil Quran ni lagi baik. Jadi kita bagi setakat ni Quran yang macam ni. Memang cantik, memang berebut budak nak dapat tuan-tuan. Semalam saya baru hantar ke Kelantan, baru sampai pagi tadi. Lebih kurang 300 naskah untuk pelajar-pelajar tahfiz di Kelantan. Tok guru saya ada di sana, dia tolong agihkan. Jadi tuan-tuan yang berminat nak sedekah jariah, tuan-tuan just ambil stiker ni. Sekejap lagi ambil stiker ni, tuan-tuan tulis atas nama siapa tuan-tuan nak bagi Quran ni. Faham tak? Tuan-tuan nak
sedekah jariah Quran ni atas nama mak, arwah mak ke, arwah ayah ke, arwah siapa ke, tuan-tuan tulis, tuan-tuan boleh tulis nama dia 8 nama, tuan-tuan boleh tulis. Kan? Ada orang 7 nama arwah dia tulis. Arwah tu, arwah long, arwah ngah, arwah macam-macam dia tulis. Last sekali ada satu ruang dia nak tulis nama dia, tapi dia kata, ustaz, boleh ke ustaz saya tulis nama saya? Saya kata memanglah boleh, nama kita jangan tak tulis, penting. Tapi dia kata tengok semua atas arwah, tekuk dengan dia arwah. Jadi tuan-tuan boleh tulis nama, jangan tak tulis nama keluarga, anak, isteri, anak kena tulis. Dan yang istimewa sekali, mohon jasa baik anak-anak tahfiz mendoakan semoga. Bawah ni ada 2 ruang untuk tuan-tuan minta doa. Biar budak-budak yang dapat Quran ni, dia doakan tuan-tuan. Tuan-tuan nak apa? Tulis. Faham Tuan-tuan pakai pen dakwat kering, jangan pakai pen dakwat basah. Itu nombor 1. Sebab nanti dia lari. Dia kertas licin. Kenapa kita buat kertas licin? Sebab kertas licin ni orang printing cakap tulisannya kekal. Kan? Kalau kertas biasa lama-lama dia akan hilang. Okey. Yang kedua, tuan-tuan jangan ronyok-ronyokkan. Dan yang ketiga paling penting, tuan-tuan tolong pulang. Siapa tak pulang stiker ni, dia ambil stiker punya banyak, semangat, dia tak pulang. Satu stiker ni kos dia 55 sen, tuan-tuan saya cetak. Tapi dia tak nak pulang, no problem, saya tak ada masalah. Dia ambil tak pulang, saya tak ada masalah. Tapi bila dia nak tidur, dia akan dengar suara pulangkan. Saya tak tahu. Makcik bangun pagi-pagi nak pergi masjid, pulangkan. Saya tak tahu. Okey, sebab itu lebih baik pulang. Kalau tak, mari suruh pulang. Okey, siapa berminat ambil. Satu Quran harganya RM50. Maknanya satu stiker mewakili satu nuskhah Quran. Faham Staplerkan Quran, duit RM50, staplerkan pada stiker ni. Saya minta seorang tolong kumpul. Siapa boleh? Yang rajin sikit, nak pahala. Abang boleh? Tolong abang, siapa nama? Bagi pada Abang Rosli. Tuan-tuan bagi pada saudara Rosli, dan saudara Rosli tu dia akan ada saham kepada semua orang yang bagi, walaupun dia tak bagi. Untung jadi orang tukang kutip. Dan saudara Rosli akan serah pada Abang Ghazali lah. Kalau saya kuliah subuh minggu depan kat masjid abang, kalau dah lah. Seterpulang tuan-tuan nak bagi, tuan-tuan bagi balik pada dia. InsyaAllah saya akan tampalkan. Biasanya kita panggil pelajar Darul Quran Kuala Kubu, tempat saya belajar dulu. Adik-adik itulah yang datang ke rumah saya, tampal 500,000 naskah. Baru ni mereka datang daripada pagi sampai petang, duk kerja tampal stiker. Jadi siapa-siapa yang berminat, tuan-tuan boleh ambil stiker ni, tulis di rumah dan staplerkan. Dan insya-Allah Allah Taala akan kurniakan kita ganjaran insya-Allah. Saya minta ampun, minta maaf jika terkasar bahasa. Kalau ada beberapa produk yang saya tak sebut, tuan-tuan tengoklah. Kalau adalah, saya pun tak ingat semua apa yang saya bawa. Tuan-tuan tengoklah kalau apa-apa yang ada di luar tu yang baik dari. Siapa tak bawa duit, tak ada masalah, tuan-tuan boleh ambil. Sendiri mau ingat, itu je. Mungkin kita tak sempat nak tulis-tulis apa semua, sendiri mau ingat, nanti tuan-tuan inginkan saja. Saya minta ampun, minta maaf jika terkasar bahasa. Yang baik dari Allah, tak baik itu silap dan salah. Saya minta maaf banyak-banyak. Ambil masa tuan-tuan. Sebab saya rasa sekali-sekala nak datang payah. Jadi kalau saya sekejap-sekejap, lepas tu pula, lepas ni kita ada makan nasi Arab kan. Jadi kalau nasi Arabnya hebat, tiba-tiba ceramah 10 minit melawak ya tuan-tuan. Jadi tak berbaloi. Jadi biarlah sekali kita bagi yang terbaik, dan mudah-mudahan tuan-tuan pun dapat yang terbaik. Saya minta maaf kalau ada tersilap salah kata dan sebagainya. Ambil masa tuan-tuan. Aqulu qali hadza, nastaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.